wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazanati rahmatika ya arhamar rahimin. Pengacara majlis Ketua Imam Said, bersahaja tuan kuasa, muslimin muslimat, anak-anak yang saya hormati sekalian, alhamdulillah bersama pada petang ini dalam sesi perkongsian selepas kita melakukan solat fardu maghrib secara berjemaah, dan insyaAllah saya akan cuba sama-sama membawakan kitab Al-Jawhar Al-Mawhub wa Munabbihatil Qulub, satu kitab yang memberikan satu suntikan kepada kita tentang bentuk-bentuk amalan yang biasa kita buat berdasarkan kepada sadaran Al-Quran dan Hadis dan kalam ulama. Kerana apa? Kitab ini kita katakan sebagai ulang ingat bagi kita. Kadang-kadang kita terlupa sekecil amal yang kita buat, kita tak tahu manfaat, kita tak tahu kelebihan, maka kita beranggapan dan bertanggapan ianya remeh-temeh dan tak memberi apa-apa kepada kita. Sedangkan Islam yang kita ada pada hari ini satu jalan selamat kita bagi selamat di dunia dan di akhirat. Target utama kita ialah akhirat. Sebab itulah apa juga yang ditujukan oleh Nabi SAW, maka semuanya adalah untuk kebaikan kita. Tak ada satu pun perkara yang ditunjukkan, yang diajarkan membawa kepada kemudaratan. Dan sebab itulah konten daripada kitab ini tidak begitu kita katakan berat, tapi lebih memberi rangsangan kepada kita untuk kita terus lakukan amal. Dan pada malam ini insyaAllah sama-sama kita akan berkongsi atas tajuk kelebihan fikir. Kelebihan fikir yang mana bila kita sebut mukadimah kelebihan fikir ini sudah pastinya perkara yang amat-amat kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala ialah anugerah akal. Kalau otak sama, manusia pun ada otak, dan selain pada manusia pun ada otak, tapi akal ada otak, tapi Allah uji dengan tidak fungsi akal, maka disebut kurang upaya juga. Sebab itulah bila disebut anugerah Allah Subhanahu wa taala akan akal ini yang berfungsi, maka salah satu daripada tanda syukur orang ada akal ini ianya mencari ilmu. Ini tanda-tanda. Bukan dia tunggu datang ilham Allah bagi dia. Cari. Itulah usaha kita. Dan maka kalau orang yang mempunyai akal diajak untuk menimba ilmu, mencari ilmu, diajak sampai kepada dakwah untuk mencari ilmu, terutama sekali hal-hal berkaitan dengan ketuhanan, akidah, maka menjadi satu kufur nikmat bagi diri mereka, maka tergolong dengan orang-orang yang khasir, orang-orang yang rugi. Dan berkait dengan itu tuan-tuan muslimin muslimat, selagi Allah memberikan kita nyawa yang dipinjamkan kepada kita untuk kita terus beramal, maka jangan kita sedikit seinci pun termasuk dalam kelompok orang-orang yang rugi.
Ya, walaupun banyak fasa-fasa bagaimana dengan nikmat yang kita banyak terima, selalunya akan pergi kepada bentuk yang sia-sia. Tapi pada malam ini kita fokus kepada hal kelebihan fikir ini kerana kita diberi peluang, dan inilah peluang kita untuk kita rasakan syukur kita kepada Allah SWT, selain daripada kita boleh mendapatkan ganjaran dengan adanya pemberian akal yang ada pada kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila kita sebut tentang kelebihan fikir, dia meletakkan proses mendapatkan ilmu, itu asas. Kita nak dapatkan ilmu, nak dapatkan maklumat, itu fikir. Tapi kita lihat kepada dua segi, dua bentuk, iaitu yang pertama disebut tentang akal sebagai alat fikir ini. Adakah ianya semata-mata menggunakan akal saja sudah cukup untuk kita letakkan bahawa kita ini adalah orang yang telah mendapat ataupun kecukupan dari segi sudut fikir yang dikehendaki Allah SWT. Kita lihat bagaimana di sini ada dua pandangan. Satu pandangan yang telah kita biasa dengar dan kita mendapat maklumat pun sedemikian, iaitu pandangan barat bahawa akal ini adalah satu bentuk fikir yang mutlak. Akal ini pandangan barat, tak salah dia membuatkannya. Jadi kita ini selalu membaca dan akan masuk ke dalam akal kita untuk kita buat apa kita katakan sebagai rumusan yang akhirnya akan berlaku apa yang disebut sebagai tindakan. Tapi yang lebih utama yang kita nak ambil dan kita pegang ialah bagaimana Islam memandang soal fikir ini. Adakah menggunakan alat akal semata-mata ataupun tidak? Islam memandang bahawa fikir memang melalui alat akal, tetapi ada lagi satu yang lebih mendalam, iaitu disebut sebagai al-qalb, hati. Bagaimana kita nak katakan bahawa hati itu salah satu daripada bentuk fikir yang boleh melakukan proses fikir? Di sini kita cuba lihat proses akal yang disebutkan oleh Barat dan Islam ini ialah satu sistem untuk mendapatkan maklumat. Itu asasnya. Dan akal juga meletakkan bahawa sudut pemikiran dia adalah satu yang bentuk rasional yang boleh diterima. Bila tak terima dia akan kontra. Ini akal. Kalau tak terima dia akan kontra. Dan di sinilah diletakkan bahawa akal dalam Islam ada batas-batas yang terhad. Ada batas. Jadi bagaimana pula pandangan daripada kalangan ilmuwan Islam, bahawa Islam memandang bahawa akal itu sama seperti pandangan Barat, tetapi ada satu lagi yang menjadi sandaran asas kepada kita, iaitu hati. Hati juga salah satu daripada alat fikir bagi orang yang beriman. Sebab itulah akal meletakkan proses secara rasional, tapi hati akan lebih jauh daripada itu, sehingga satu bentuk hati ini mengatakan bahawa sesuatu yang difikir itu meyakini, mempercayai dan membenarkan. Sebab itu al-iman iaitu kerja al-qalb. Al-iman itu kerja al-qalb, hati. Dan apabila dalam disebutkan suatu hadis bahawa mengatakan bahawa jasad kita ini secara keseluruhannya nak baik ataupun sebaliknya akan pergi kepada al-qalb, hati juga. Dan benar apabila Nabi bersabda kepada kita
Suatu perbuatan yang kita nak buat, innamal a'malu binniyah. Maksudnya pergi kepada hati. Inilah kekuatan ilmu Islam meletakkan bahawa akal adalah satu alat bagi mendapatkan Allah, tetapi hati adalah penapis dan akhir. Disitulah kekuatannya. Sebab itu kalau kita memikir secara yang rasional, bagaimana kita nak meletakkan keyakinan kita, itu tak boleh. Sebab itulah ilmu kita selain daripada ilmu dunia, kerana pergi kepada ilmu Allah, al-wahyi. Ini yang bila hati boleh membenarkan, maka tak ada apa bentuk halangan untuk menafikan sesuatu. Ini walaupun dalam perkara kehidupan kita, perkara kehidupan kita, sekiranya lah seorang pakar memanah di hadapan kita, nak memanah kita dengan meletakkan sebiji apple di atas kepala kita. Pakar kita dah diperkenalkan, dia ni adalah pakar. Mainlah nak panah hitam apple yang ada di kepala kita. Agak-agak dalam hati kita ada lagi keraguan atau betul yakin. Kalau ada keraguan, sebab apa? Kita akan pergi kepada diri pakar tersebut, sebab kita tak yakin 100%. Tapi jangan pula dalam kita berakidah, dalam kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada keadaan sedemikian. Betul ke ada sirat? Betul ke nanti mati kita? Sebab itu ilmu yang menyokong tentang yakin. Jangan itu ada bentuk taradud, ada bentuk yang keraguan. Sebab itu ilmu tersebut dah ada dalam Al-Quran, dalam Sunnah, dah terangkan kepada kita. Sepatutnya kita pegang. Tapi bukanlah sekali kita dengar. Sekali kita dengar, pastinya akan, orang ada cakap, akan berkali-kali kita dengar, lazim kita dengar sehingga menjadi mantap dalam hati. Jadilah iman yang muttaqi. Ini yang seharusnya ada dalam diri kita. Bagi memastikan bahawa dalam bentuk keimanan, keyakinan kita kepada Allah SWT, betul-betul kita beraku dan kita meletakkan sifat tasdik kita kepada Allah SWT. Bukan sidik. Sidik kita melaksanakan suatu perbuatan yang benar, kita tunjukkan. Itulah sifat Nabi SAW kepada umatnya, ditunjukkan bahawa dia benar. Dan lawan benar itu adalah satu bentuk khianat, bentuk seorang kadhib. Tapi tasdik ini adalah membenarkan, mengiyakan, seperti mana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tentang peristiwa yang disampaikan oleh Nabi kepadanya, maka dia membenarkan. Sebab apa? Keyakinan. Ini asas kepada kelebihan fikir. Fikir itu sendiri yang seharusnya kita ambil untuk jadikan bentuk kekuatan dalam diri kita. Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kata penulis ini bahawa menjalankan hati dengan menilik pada pekerjaan kerana menuntut akan yang baik atau yang terlebih baik. Disebutkan sebagai fikir ini ialah dia terus kepada soal bagaimana hati ini untuk melakukan satu amal perbuatan daripada yang baik kepada yang lebih baik. Maksudnya apa? Dalam pilihan kita melakukan amal sudah pasti, dan inilah prinsip kita sebenarnya. Sepatutnya sebagai orang-orang yang beriman, bila orang yang beriman ini, mereka ini sudah pasti nak mendapatkan ganjaran di sisi Allah yang besar, bukan yang sikit-sikit. Dalam kita melakukan amal, kalaulah mereka ini sekadar melepas batu di tangga dalam melakukan amal, maka dia akan pergi kepada cerminan diri dia terhadap keimanan dia mantap tak mantap. Bukan nak tunjuk, tidak, tapi inilah yang ulama bahaskan.
Hati yang mantap sudah pasti perbuatan, tingkah laku dan apa juga yang ditunjukkan oleh arkan. Arkan ini adalah anggota badan keseluruhan, adalah satu yang terbaik. Adalah satu yang terbaik. Kalaulah dia orang yang kuat, mantap imannya, maka tingkah laku dia akan pergi kepada siapa? Dia akan pergi kepada apa yang dituturkan oleh baginda Rasulullah SAW. Itu yang terbaik. Dan itu tak ada yang lain dah. Tak ada manusia yang boleh mengatasi baginda. Tapi kita tak boleh juga nak mengikuti baginda secara istiqamah. Tetapi usaha kita itu perlu ada dan berterusan. Dalam melakukan amal ibadah kepada Allah SWT, maka Nabi juga orang yang paling banyak amal. Tetapi kita boleh mencontoh, boleh mengikut jalan. Sebab itu kita jangan bandingkan diri kita dengan sesama kita. Kawanku tak buat, kita pun tak buat. Ni insya-Allah pastilah masuk Ramadan nanti kan. Pastilah masuk. Walaupun sehari je kalau bulan tak nampak, tapi Ramadan pasti masuk. Pelaksanaan kita nak melakukan ibadah dalam Ramadan, kalau kita ikut orang apa ya, lepas terawih kita tadarus, kawan pula malam besok, tengok malam besok besok dah nak raya dah, baru kita tadarus malam last. Sebab kita nak buat amal bukan ikut kepada kiri kanan kita, tapi terus untuk kepada baginda Rasulullah SAW. Dan yang kedua, amal yang kita buat bukan untuk kawan kita. Yang kita buat bukan untuk kawan kita. Kita solat memang berjemaah, sama-sama kawan, tapi nilai pahala yang akan dapat oleh kita ialah mengikut apa yang kita buat. Kalau mula takbirnya kita dah masuk tol Sungai Besi, payah. Awal takbir dah tol Sungai Besi, melayar, payah. Sebab itu kita nak letakkan bahawa buat amal senang untuk kita. Jadi kalau untuk kita yang akan Allah nilai amal kita, sudah pasti kita akan meletakkannya sebagai bentuk yang bersungguh-sungguh. Ini. Jadi penulis ini meletakkan bahawa hati yang akan dapat melihat satu perbuatan itu baik ataupun yang lebih baik. Ini konsep atau prinsip orang yang beriman. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardh wa ma khalaqallahu min syai' wa an 'asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum." Allah letakkan daripada soal fikir ini, Allah berfirman kepada kita, patutkah mereka tidak mahu memerhatikan akan langit dan bumi dan segala ciptaan Allah, dan memikirkan bahawa harus telah dekat ajal kebinasaan mereka. Konteks yang dibawa, pertama Allah ungkapkan supaya kita melihat tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita baru lepas saja memasuki ataupun melepasi berkaitan dengan Isra Mi'raj. Bagaimana Isra Mi'raj itu boleh meyakinkan kita, walaupun tiap tahun diulang, tak ada masalah. Tetapi dengan adanya peristiwa tersebut, sepatutnya dia akan meletakkan ataupun menjadikan diri kita lebih yakin kepada Allah SWT. Tentang konsep Isra Mi'raj saya bawa sedikit, bahawa bersangkut dengan ayat ini. Apabila Allah menyuruh awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardh, tengok tentang malakutis samawati wal ardh, tentang kejadian langit ataupun tentang kehebatan langit dan bumi. Kita nampak selapis, betul tak? Kita pandang atas langit, kita pandang bawah bumi. Kembali kepada tasbih Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala.
takbir Allah SWT, mengagung membesarkan Allah SWT. Tak ada satu pun ilmu yang kita bincang, yang kita cuba dapatkan dalam hal dunia ini terlepas daripada kekuasaan Allah SWT. Bila disebut malakutis samawati wal ard itu dilihat secara galaksi, yang ini pun pernah dipertotolkan, besar mana bumi kita, besar mana bumi kita, sehingga diumpamakan bahawa ada duit siling pada kita, campakkanlah di padang pasir. Kalau di padang pasir tuan, boleh kita nampak lagi duit siling yang kita balik hebat. Itu bumi. Kita kembalikan kepada kekerdilan yang ada pada diri kita. Kita ada dalam bumi itu semua. Sebab itulah benar Allah katakan, kalau Allah melihat tentang seisi dunia ini, nak nilaikan apa nilai yang Allah tandakan kepada kita, tak ada satu bentuk pun yang bernilai bagi Allah. Sebab kalau kita lihat duit siling yang jatuh di padang pasir pun tak nampak apa dah, maka apatah lagi diri kita, tuan-tuan. Sebab itulah letakkan sudut kehambaan kita kepada Allah SWT dengan harapan bahawa supaya Allah nampak kita. Kalau tidak, tak ada apa kita nak jawab di hadapan Allah SWT. Ini nak letakkan diri kita ini bahawa apa gunanya pada diri kita ni ada kesombongan, sedangkan dunia tadi sekecil sehadus itu. Apa yang ada pada diri kita ini ada kekayaan untuk kita sorongkan, untuk kita bakhil istilahnya, sedangkan dunia ini adalah sehadus demikian. Ini adalah satu konsep bahawa sebenarnya apa yang ada pada kita, apa yang Allah nikmatkan pada kita, maka lontarkan balik nikmat itu kepada Allah balik. Walaupun sekurang-kurangnya dapat satu nikmat yang kita kata tak besar, tak apa, tapi ucapan Alhamdulillah itu muncul daripada mulut kita, daripada kita merasakan bangga, akhirnya ego, akhirnya kita boleh menyebabkan takabur kepada Allah SWT yang memberi nikmat. Takut itu yang berlaku kepada kita. Ini yang boleh kita ambil iktibar bahawa bila disebut tentang Isra Mi'raj, disebut falak, maka rasalah kekerdilan kita. Sebab itu kalaulah ada orang yang nak kata dia nak melawan Allah SWT, kalau ada, agak-agak dari dunia mana? Dunia. Sedangkan galaksi Allah itu, dunia ini adalah sebesar duit siling di atas padang pasir. Ini Maha suci Allah, Maha agung Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tuan-tuan, inilah yang Allah suruh lihat. Dengan ilmu falak kita boleh lihat keagungan Allah SWT. Dengan mata kasar kita boleh lihat keagungan Allah SWT. Supaya hati kita, tadi akal kita boleh beri rasional, tapi adanya keyakinan, maka hati kita sentiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita lihat. Beruntungnya bagi orang-orang yang beriman melihat kebesaran Allah ni berbanding dengan orang yang tidak beriman. Mereka memandang hanya sekadar cantik ungkapan, hebat ungkapan, gunung indah sedemikian, sebab tak terkait dengan hubungan dia dengan Allah. Alhamdulillah. Maka sekadar itu, maka Allah kejutkan kita dengan kalimah ataupun kalam dia, wa an asa ayakuna qad qatarata ajaluhum. Ini kalau kita dah lihat kehebatan-kehebatan, kena ingat juga kita ini dalam dunia sementara ini adalah satu kehidupan yang ada tempoh.
Maksudnya apa? Bukan Allah bagi ungkapan tersebut hanya supaya baca, supaya kita berseru. Tadi kita dah ucap tasbih kepada Allah, takbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau adanya bentuk satu bentuk tempoh bagi kita dalam kehidupan ini, maka taatlah kepada Allah yang Maha Agung, yang mencipta, yang menjadikan apa yang ada di muka bumi. Itu supaya apa? Itulah persediaan sebelum kita menemui ajal. Dan maka disebut dalam kitab ini, dan jika mungkin mereka itu pada keadaan hampir ajal mereka, dia tahu ada tempoh tertentu dalam kehidupan kita ini, maka putuslah angan-angan cita mereka itu, nescaya bersegera mereka itu kepada beriman dan amal soleh. Ini yang kita, ini yang Allah pesankan kepada kita. Kita tak tahu bila tempoh kita akan ditamatkan. Tetapi apa yang perlu kita tahu, dalam setiap detik, setiap masa, setiap saat, maka kita telah bersedia untuk diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam keadaan bersedia. Tak ada orang Islam, orang yang beriman kata nanti dulu nak buat satu bentuk kebaikan. Sebab tu kebaikan, kebaikan ni kadang-kadang di hadapan kita banyak peluang. Ini nak Ramadan, ini pun satu peluang. Asyura, kita tahu kita nak laksanakan pengimarahan, untuk ibadah. Bukan pengimarahan kita nak lanjut, tak, untuk ibadah. Laisal fulus, tak boleh. Takkan jawatan kuasa kata, maka ini bukan untuk kita. Bagi kita, bagaimana kita nak menerima? Biarkan. Kalau itulah jawapan dia, maka tak dapatlah ambil peluang, tak dapat merebut peluang. Sedangkan dunia ini Allah dah sebut fastabiqul khairat, berlumba-lumba ni apa? Jangan tengok kawan lain, ada peluang dulu, tak banyak, sikit. Ini kaedah prinsip orang yang yakin kepada Allah. Apa yang disumbang, apa yang diberikan dengan harapan Allah terima, walaupun tak besar, yang harapan yang paling ulung bagi kita ialah Allah redha dengan keikhlasan kita. Kita bagi banyak tapi tidak disertakan dengan ikhlas, maka akan merosakkan. Tapi tidaklah berarti kalau macam tu kita bagi sikit-sikit. Bagi sikit je lah. Bagi sikit juga takut-takut tidak ikhlas. Sebab apa? Kita nak bagi tu hak kita kepada Allah, tapi kita fikirkan untuk dunia yang lebih utama. Nak bagi. Nak bagi. Biar orang tak tahu. Hanya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini bagi keadaan orang yang dah tahu, orang yang beriman utama, yang meyakini kitab Allah SWT, kullu nafsin za'iqatul maut, itu maka sudah pastilah mereka akan senantiasa bersedia. Jangan harap, janganlah mengharapkan biarlah kita harap mati dalam keadaan dalam solat. Maksudnya kita tak banyak pun solat, tapi mengharapkan angan-angan payah. Sebab itu perkara yang umum kan. Kalau kita nak syahid, perang memang tak mampu, tak ada upaya. Salah satu daripada mati syahid kan perempuan. Selalu kita akan kata, oh seronoknya, bukan seronok lah, maksudnya bila kita dengar berita tentang anak-anak tafiz yang accident, kita akan tegang pada apa? Alhamdulillah syahid sebab dia bangun pegang Al-Quran, maksudnya dia dari penuh Al-Quran. Kita tak boleh nak tanya, kita tak boleh, kita boleh tak, tapi kena ingat bahawa niatkan tiap hari untuk menuntut ilmu, walaupun bukan menuntut ilmu itu kena pergi daftar dekat universiti atau kolej mana.
Ni radhah fil jannah. Kalau ada majlis ilmu, jika kita tak ada masyaqqah selain daripada untuk perkara-perkara yang penting, maka datang. Dan paling elok daripada awal bangun tidur kita niat hari ini aku untuk moga-moga perjalanan sehari kita, kalau Allah tarik kita dalam keadaan menuntut ilmu, syahid kita syahid akhirat. Ada dah. Sebab itu ulama-ulama itu sampai ayat dia masih dalam menuntut ilmu, sebab nak ambil manfaat ni. Cuma kita belajar menuntut ilmu, bila bukan kaedah kita katakan tidak ada exam atau bukan untuk ilmu. Kita yang menafsirkan, sedangkan apa yang disampaikan dalam apa-apa bentuk dunia ataupun apa-apa bentuk forum mengajak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi niatkan sedemikian, insya-Allah. Kita tak mampu untuk mengajar, kita tak mampu untuk mengajar, tapi kita mampu untuk berjalan ke tempat belajar, itu sudah cukup. Jadi situ meletakkan diri kita satu bentuk keyakinan bahawa apa yang kita nak dalam hidup ini, jika Allah ambil kita dalam keadaan ini, maka kita lah seperti mana yang diajarkan oleh para ulama, kita juga tergolong di dalam orang-orang yang syahid, insya-Allah. Dan riwayat dari Abi Sulaiman, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tafakkur fil akhirah yurisul hikmah wa yuhyil qalb. Yaitu jalan fikir, jalan fikir ini adalah dengan menuntut ilmu atau tadabbur, ataupun kita melihat tentang kebesaran Allah dan kita menghayati tentang kebesaran Allah, disandarkan kepada Allah SWT, maka sebenarnya memberikan ataupun kita akan dapat mewarisi, mendapat al-hikmah. Apa dia al-hikmah, tuan-tuan? Al-hikmah adalah kebijaksanaan. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan ilhamkan, Allah akan bimbing, Allah akan beri pedoman, Allah akan selamatkan dan sebagainya. Ini hikmah. Dan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini, yang fikirnya memikirkan tentang hal-hal yang kehidupannya dan kehidupan akhiratnya, sudah pasti dia akan menjaga kalam dia, menjaga kata-kata dia. Dia tahu mana yang boleh mendatangkan dosa dan mana yang boleh membanyakkan pahala. Al-hikmah. Begitu juga dengan perbuatan. Ini yang kita harapkan, supaya dengan kita sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berikan kita hikmah, kebijaksanaan. Kebijaksanaan apa? Kebijaksanaan mengimbangkan hidup dunia kita dan hidup akhirat kita sebagai bekal. Sebab itulah dunia mazrah, kebun. Cumanya kita kalau tak tahu, memang tak akan jadi, kecuali ibadah yang khusus kita jadikan sebagai mazrah. Sedangkan perbuatan jika kita dekatkan atau berkaitkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia menjadi bentuk amal kebajikan. Ini yang disebut mazhar. Hanya siapa? Hanya orang yang dekat dengan Allah, yang Allah berikan al-hikmah, kebijaksanaan. Kemudian Allah berikan apa? Allah berikan yuhyil qalb, hidupkan hati. Kalau Allah matikan hati kita, tuan-tuan, artinya Allah tak campakkan hidayah kepada kita. Jangan sampai kita Allah tidak berikan hidayah, marah Allah uji kita dengan bentuk-bentuk yang kita rasa seronok, tapi sebenarnya makin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma inna nas'aluka huda. Minta hidayah kita. Kita dah beriman, tak payah setiap hari kita minta huda Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita dah beriman, kita dah muslim, maka tak perlu. Sebab hidayah itulah pimpinan bagi jalan hidup kita dunia untuk akhirat.
Yang ini. Sebab itu biarlah perjalanan kita ini dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini. Jangan sampai disesatkan pada akhirnya. Sebab itu dalam surah, dalam kita solat, maka hadirkan ini apabila menyebut ihdinas siratal mustaqim sampai habis malam tawaf. Supaya itulah kita minta huda. Cuma bila doa tidak kita sebut Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afa wal ghina wa tuqa, takwa kita, kekuatan kita. Yang ini yang kita minta setiap hari, jangan ditinggalkan. Yakinlah dalam kita berhadapan situasi ataupun cabaran-cabaran mendatang ini, takut-takut juga tentang mudah kita berbicara. Kadang-kadang bukan bicara mulut, bicara dengan tangan. Tergelincir pula. Jadi itu akan meletakkan satu image kita terhadap iman kita. Sebab itu orang yang berkata, orang yang memberitahu akan sesuatu perlu pada ilmu. Biarlah orang yang ada ilmu. Tak ada ilmu kita diam. Jangan kita cuba memandai-mandai untuk kita memberitahu sesuatu yang kita tak tahu, maka akan berlaku kazib bil kazib. Kalau orang panggil pula, kalau kita kata gitu, maka akan berlaku kazib. Yang akan kita dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak hidupkan hati, maka tak ada lain kena dalam keadaan tafakkur, juga mencari ilmu, supaya dia ini menjadi satu hati yang lembut. Hati kita keras, hati kita keras. Hati kita keras sebab apa? Sebab dunia. Contoh, kita nak main masuk sini pun, main solat tadi pun, apa cabang-cabangnya? Pertama, agak-agak sembahyang 5 minit kot. 5 minit tu dah bagi tahu hati kita. 5 minit balik. Tu. Dia bukan balik. 5 minit lepas tu kedai kopi depan ada. Itu. Dia dah bagi. Yang ni yang kita kena harus jawab. Yang jawab hati dia atas dasar mana kita berada sebab itu. Itulah kita minta supaya Allah hidupkan hati kita. Lembut hati kita. Mudah dan juga cair dengan apa yang disebutkan oleh Nabi, bagi untuk mendekatkan diri dan menjadi orang-orang yang soleh. Itu. Wa tafakkur fi dunya hijabun 'anil akhirah. Tapi orang yang berfikir dia hanya untuk kehidupan dunia, sekadar batas dunia saja, Allah Nabi sebut bahawa akan menjadi satu benteng hijab untuk dia memikirkan akhiratnya. Allah bagi peluang tak apa tuan. Nantilah kalau waktu yang ini baru Allah bagi peluang tak apa. Kalau Allah tak bagi peluang, kalau boleh kita cuba elak daripada su'ul khatimah. Kita minta, memang itu yang kita cuba minta supaya dijauhkan. Yang kita nak adalah husnul khatimah. Tapi jangan ada kita letakkan blok dunia dan blok akhirat. Dengan istilah kata lain ialah dengan menanti dan tunggu. Sebab inilah sebenarnya nanti akan diulas oleh pengarang ini, bagaimana dia menjadi salah satu daripada cabang-cabang penyakit. Jadi ini wa tafakkuru fid dunya hijabun 'anil akhirah, yang perlu kita berhati-hati. Dan ketahuilah umum bahawasanya bagi tiap-tiap sesuatu penyakit, dan bagi tiap-tiap penyakit itu ada ubatnya. Ini ada ulas tadi. Ada penyakit tapi ada ubat. Jadi kita beri laguan untuk azan. Kita akan sambung sikit lagi pada kuliah ini, insya-Allah.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على وبعث مقام المحمود الذي اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين استغفر Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sekali lagi. Penulis mengatakan bahawa ketahuilah olehmu bahawasanya bagi tiap-tiap sesuatu itu adalah penyakit, dan bagi tiap-tiap penyakit itu baginya ubat, dan bahawasanya penyakit hati itu lalai, maka ubatnya adalah fikir, adalah ilmu. Sebab yang menyebabkan kita lalai kerana dalam kehidupan kita tidak lain Allah sebutkan kepada kita bahawa syaitan itu adalah satu musuh yang jelas kepada kita, yang tak ada lari daripada diri kita pun, yang tak lekang daripada diri kita pun, tak jauh. Malah mereka inilah yang sentiasa membisik, yang meragu-ragukan, yang memberikan kepada kita pertimbangan untuk hak Allah SWT adalah boleh diremehkan. Kerja-kerja syaitan. Inilah betul-betul lalai. Bukan lalai kita hayal, bukan. Lalai yang sebenarnya kita dalam keadaan sedar, yang kita tak sedar, sedang kita diperdaya oleh syaitan. Ini. Jadi orang yang terlalai, yang terikut dengan tusukan-tusukan dan juga bisikan-bisikan syaitan ini, dia tidak akan berjaya. Jadi bagaimana kita nak menjadikan diri kita boleh menghapuskan dan juga boleh melawan godaan-godaan ini? Tidak lain ialah jalan fikir, iaitu jalan ilmu. Bila ilmu itu menjadikan hati kita mantap, dekat dan ada istiqamah, maka segala yang datang dalam bentuk kelalaian ini akan kita boleh atasi. Sebab penulis ini mengatakan bahawa itu jalan.
kena jalan fikir, kena jalankan. Kerana fikir itu, kerana ilmu itu dapat menerangkan mata hati, dia akan kembali kepada yang nak menyuruh ataupun yang nak sesuatu kita buat itu atas tindakan anggota kita ialah daripada hati kita. Sebab itu istilah niat itu. Nak itu kena niat, nak niat. Walaupun istilah kita tidak kita berniat, bukan berniat itu dengan lafaz sahaja, bukan itu. Niat itu adalah apa yang kita nak dilintaskan hati, atas apa yang dilintaskan, atas keyakinan kita, atas ilmu kita. Dok kita solat, niatkan lafaz tu yang semua lafaz niat itu bukan, tapi yang dalam hati itu. Tapi kalau hati kita tak sedia, tu melencong. Itu yang kiri dan ke kanan tu, yang boleh baca semua yang ada di hadapan. Sebab hati dia tidak bersedia, dan hati tersebut perlu disandarkan kepada ilmu. Ini sebagai salah satu yang kita katakan amat perlu kita fahami. Jadi kerana fikir itu akan menerangkan mata hati. Mata hati kita tenang, jelas, dan yakin apa yang kita buat Allah akan terima. Sebab kita dah tahu dengan dialah dilihat akan kebajikan dan kejahatan, dan yang manfaat dan yang mudarat. Hati yang memilih. Ada orang yang ilmunya tahu tapi hatinya tak kuat, akhirnya apa? Akhirnya terikut juga dengan godaan syaitan, lakukan juga suatu bentuk kemaksiatan. Belajar tak? Cuba tanya anak-anak kita, sini ada kafarat? Ada kafarat? Dah tak ada? Dah pindah? Oh, kebetulan tadi intro daripada Imam Syed, dia pecah lubang pula saya daripada Penang. Memang saya daripada Penang, tapi bukan orang Penang. Saya kerja kat Penang, saya tinggal ikutkan Sungai Merak, untuk makan begitu dulu. Yang sebelum ini, kalau tuan-tuan yang perasan, zuhur lah malam tak pernah dapat sini lah. Saya sebagai pegawai Zul Putrajaya, tapi setahun lah Ustaz saya tak suka saya, jadi saya dicampak ke Penang. Tak apa. Jadi ini yang saya katakan bahawa kadang-kadang ilmu dah ada, tapi hati tak kuat, tak cukup yakin. Yang menjadikan kita buat jalan yang betul, jalan yang baik, sebab yakin kita jadi dalam hati. Atas asal tak ada yakin, atas satu yakin perlu kepada ilmu. Apa yang disebutkan, maka itulah yang akan nilai oleh hati, ini baik, ini buruk. Tapi kadang-kadang kita ikut juga yang buruk, ikut juga satu yang Allah melarang, itu juga yang kita ikut. Suruh puasa pun tak puasa juga, puasa-puasa wudhu. Jadi ini sebagai contoh, dan disebutkan oleh penulis, dan tiap-tiap hati yang tiada ilmu, tiada fikir padanya, maka ia akan menjadi rumah syaitan. Yang ini yang kita takut. Maksud apa rumah syaitan, tuan-tuan? Dia buat maksiat, dia buat satu perkara yang bukan, dia seronok. Yang ni dia seronok, bukan seronok, tetapi bangga. Bukan bangga, dia cerita dia orang tahu. Allah dalam kehidupan kita melakukan sesuatu, apa juga yang kita buat, kadang-kadang ada bentuk yang cela ataupun yang hina. Allah simpan aib kita, Allah tutup aib kita. Tapi apabila sampai kepada soal dalam dirinya, dalam hatinya telah bersarang syaitan di dalamnya, dia akan bongkar dan akan menjadi satu kebanggaan yang akhirnya apa? Akhirnya dia boleh menafikan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ini. Jadi jalan untuk kita jernihkan hati kita, mantapkan hati kita, tidak lain ialah dengan ilmu. Jadi semoga-moga apa yang saya sampaikan ini
dapat kita mengambil ibrah untuk diri kita dan boleh kita sama-sama amalkan untuk kebaikan kita. Rebutlah peluang bagi kebaikan yang ada, terutama sekali di bulan Ramadan yang akan datang ini. Usahakanlah dan kita katakan kena mujahadah. Istilah mujahadah ni nampak macam nak perang, bukan. Mujahadah ini adalah satu, kita kata, gerak tubuh kita bagi kita melawan hati kita yang ada sikit-sikit berkaitan dengan unsur-unsur godaan syaitan. Jadi dengan adanya mujahadah, Allah akan permudahkan insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma hamdana wa 'afina wa 'afina wa fir lana wa lana wa li walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan shalihan wa yaqinan shadiqan wa dinan qayyiman. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. تقبل